punya Zoom meeting. Selamat datang. So saya mulakan kita punya meeting ni dengan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Semalam ni dan setiap malam sangat-sangat santai saja. Saya kenalkan diri saya dulu. Muhammad Syah bin Aladin ataupun panggil saja saya Ijat Ladin. Ijat Ladin, berasal daripada Rembau, Negeri Sembilan. Usia saya baru 30 tahun lah. So pengalaman saya sedikit saya punya career. Career awal saya adalah sebagai seorang MA, penolong pegawai perubatan di Hospital Kuala Lumpur. Sebelum saya pada tahun 2015 saya get to resign lah. Bukan resign lah, saya bertukar career kepada bisnes, and sehinggalah sekarang. Dan pada tahun 2018 saya mula aktif, saya mula agresif dalam trading pada tahun 2018 sampailah sekarang. So sebelum ni sebenarnya saya trade forex. Saya more kepada financial market ni, saya more kepada forex lah. And then sebelum tahun lepas saya more fokus kepada trading cryptocurrency. And abang-abang dengan kakak semua kalau nak tahu, semenjak daripada bulan 5 tahun lepas 2021, itu adalah di mana saya betul-betul agresif. Masa tu kita semua lockdown, and saya dan kawan-kawan kami start sharing berkenaan dengan trading cryptocurrency ni, kaedah dan teknik yang akan saya share. Dan sampai sekarang eventually saya dah sharekan kepada lebih daripada 1 juta orang lebih daripada 1 juta orang di lebih daripada 50 buah negara. So itu adalah apa yang berlaku daripada bulan 5 sampai sekarang. Bulan 5 sampai sekarang saya tak berhenti dan sangat-sangat konsisten. Saya sharing seperti yang mana yang saya sharing malam ni. Saya akan share sekejap lagi. Benda yang sama saya sharekan kepada lebih 1 juta orang di lebih 50 buah negara. Dan tak berhenti, saya rasa non-stop daripada bulan 5 sampai sekarang. Seminggu sekali, di mana jua saya berada. Macam malam ni saya berada di Lahad Datu, Sabah. Ni kampung wife saya, di Lahad Datu, Sabah. Dan masih lagi aktiviti sharing kita berjalan di mana-mana saja. Saya pernah sharing di futsal. Tengah-tengah main futsal saya sempat juga on Zoom, dan saya sempat juga sharing. Sebab apa yang saya bakal share ni sangat-sangat mudah sebenarnya, sangat-sangat mudah. Kalau abang-abang dengan kakak yang tak ada pengalaman dalam trading, tak pernah langsung lah tengok graf, tengok chart, tak pandai. So ini adalah benda yang saya nak ajar ni adalah kepada orang yang tak pandai, tak pernah ada pengalaman. Sebab apa yang saya ajar ni sangat-sangat mudah. Tak ada langsung technical, dia sangat-sangat straightforward. Sebab ada tools. Saya ada tools yang akan bantu kita untuk buat trading kita. So kita tak ada cerita pasal technical part sangat. Semua nanti saya akan perkenalkan, saya akan demonstrasikan macam mana cara nak gunakan tools ni. Tak dengar Apple. Bang Apple, kita tak dengar. Suara saya clear tak? Kalau clear, tolong komen sikit clear. Sebab Abang Apple tak dengar. Kalau Kak Suraya dengar, maknanya Abang Apple line tak clear. Abang Apple, Abang Apple punya line tak clear lah. Baik. So jom kita mula. So bila kita cerita pasal trading, abang-abang dengan kakak semua. So kejap sebelum tu saya nak bagi taklimat sikit kita punya Zoom meeting ni pada malam ni. Tolong jangan bertanya apa-apa soalan. Tolong jangan bertanya apa-apa soalan dulu. Bagi saya buat, saya bercakap sampai habis. Nanti bertanya soalan. Jangan tengah-tengah saya cakap tu nanti nak tanya soalan. Tiba-tiba saya tengah present tanya berapa modal. Tiba-tiba saya tengah present ini patut syariah ke tak patut syariah, dan sebagainya. So sabar. Simpan soalan-soalan, semua soalan tu simpan, jangan risau. Anda akan sentiasa bersama dengan saya sampai bila-bila. Bukannya sekarang je. Lepas-lepas daripada ni pun saya ada banyak channel-channel saya pun yang saya akan berada lah dalam Telegram channel dan sebagainya. So itu adalah sedikit background ataupun
introduction daripada saya. So berkenaan dengan trading banyak hari ni kita ada banyak trading forex kan, trading cryptocurrency, trading gold, trading saham. So malam ni saya nak cerita pasal trading cryptocurrency sangat-sangat menarik. Saya nak beritahu kat Abang dengan kakak semua, sangat-sangat menarik. Jom kita tengok. Okay, saya suka untuk sharekan pasal cryptocurrency punya industri, ataupun kita nak tengok dunia cryptocurrency ni, yang mana tahun lepas lah baru saya nampak dia memang macam gitu kan. Rasa macam kenapa aku tak mula awal lah, ada macam gitu. Okay, so jom kita tengok sama-sama berkenaan dengan cryptocurrency punya industri ataupun dunia cryptocurrency ni. Saya suka sharekan dalam website. Okay, betul Kak Suraya Sulaiman saya tahu Bitcoin saja. Kebanyakan kalau sebut cryptocurrency dia tahu Bitcoin. Dia ada dua je orang Malaysia ni tahu. Dia tahu Bitcoin, dia tahu join kan. Macam mana nak join crypto ni, sebenarnya tak perlu join, tak perlu apa So apa itu cryptocurrency, macam mana kita nak buat duit dalam cryptocurrency, saya suka untuk sharekan dan kita tengok di dalam ini so jom kita tengok. Okay, di dalam website coinmarketcap.com. Saya tak ada slide presentation. So saya memang menggunakan 100% saya tunjukkan live dalam website saja. Okay, dan abang-abang dengan kakak semua, daripada mula sampai habis saya punya presentation ni, tolong jangan hafal. Jangan hafal apa yang saya cakap, dengar, faham saja, cukup. Itu pun dah cukup tak perlu hafal. Apa yang saya sebut, apa yang saya cakap, tak perlu hafal. Don't worry, sebab kita punya recording Zoom meeting pada malam ni recorded. Okay, so nanti boleh tengok balik. Kalau nak tengok balik, okay. Kalau ada benda-benda yang best tapi rasa macam nak ulang balik kan, so don't worry, nanti boleh ambil recording ni nanti dan tengok balik kat rumah Okay, so benda yang saya cakap ni tak payah hafal. Sama juga macam saya nak tunjukkan coinmarketcap.com ni, ini saya nak bagi tahu general knowledge saja, pengetahuan umum kata orang tu. Just nice to know. Kalau kita tahu ni memang nice to know lah so inilah benda-benda yang saya nak tunjukkan dalam bidang cryptocurrency. Okay, jom kita tengok. Okay, cryptocurrency ini dia coinmarketcap.com. Okay, so abang dengan kakak semua nanti balik ubah boleh tengok coinmarketcap.com ni balik, ataupun kita panggil CMC coinmarketcap.com. So ini adalah benda ataupun website lah, website yang saya selalu gunakan untuk kita tengok tentang cryptocurrency ni. Okay, so sebelum tu, apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency ni sangat-sangat menarik bagi saya. Saya sangat-sangat teruja untuk saksikan dunia cryptocurrency ni hari-hari. Okay, dan ikuti perkembangan dia tu setiap masa lah. Saya memang suka ikuti perkembangan kripto ni. Setiap masa saya ikuti perkembangan tu sebab sangat-sangat menarik Pertama sekali berkenaan dengan nama dia tu, cryptocurrency. So cryptocurrency ni dia adalah, kalau dalam bahasa Melayu dia, mata wang lah. Currency tu mata wang, kripto tu kripto. So mata wang kripto. Mata wang kripto ni adalah mata wang digital. Dia adalah duit, tapi duit dalam bentuk digital. Okay, so sama juga macam duit mata wang kertas. Dia mata wang kita pakai sekarang ni mata wang kertas kan. Okay, mata wang kertas ni kita adalah RM lah, kita ada US dollar lah, kita ada pound sterling lah, kita ada kita ada lagi Japanese yen lah, rupiah lah, kita ada Singapore dollar lah. Itu mata wang kertas. So kalau sebut mata wang kertas, semua orang tahulah RM, US dollar dan sebagainya. Bila sebut cryptocurrency, macam Kak Suraya tadi sebut, saya kripto ni saya tahu satu je, saya tahu Bitcoin saja. Betul lah tu. Okay, mata wang kripto ni pula dia ada banyak. Dia ada kripto, dia ada Bitcoin. Nombor 2 dia ada Ethereum Ethereum. Nombor 3 dia ada USDT ataupun Tether. T tu adalah Tether, USD Tether. Dia punya harga dia sama je macam USD, $1, $2, $1, RM4 kan. Dia tak lari jauh lah. Dia tak naik dan dia tak turun. Dia ada BNB, dia ada USDC, dia ada banyak. Dia ada XRP, kita ada Cardano, Solana. Ini adalah mata wang kripto yang ada dalam pasaran cryptocurrency. Okay, dan sebelah ni pula dia punya harga dia 44,000 satu Bitcoin. Ini saya kata menarik tu kan. So sangat menarik. Satu Bitcoin, satu biji Bitcoin tu kalau kita ada sekarang ni, kita ada lebih kurang RM160,000, RM44,000, $44,000. Ethereum $12,000, dekat-dekat $12,000, $3,000 satu Ethereum.
Right? So banyak abang-abang dengan kakak boleh tengok dalam coinmarketcap.com ni, boleh scroll nak tengok apa lagi mata wang kripto yang ada. Okay, dan juga ada berapa banyak? Ada 17,588 kesemuanya sekali. Dan of course hari ni berapa hari bulan? Hari ni 16 hari bulan ni 17,000. Besok buka 17 hari bulan, 18 hari bulan, 20 hari bulan, dia berubah, dia makin lama makin banyak. So mata wang kripto ni memang dia sama saja kegunaan dia macam duit ataupun mata wang kertas. Mata wang kertas, kenapa kita kena ada mata wang kertas? Okey, sebabnya mata wang kertas ni kita guna untuk berjual beli. Berjual beli, betul tak? Sama juga dengan mata wang kripto. Sekarang ni orang dah tak pakai duit kertas, dia pakai duit digital untuk berjual beli. Cumanya dalam Malaysia, of course lah, kita tak pernah lah tengok pula lagi kedai mamak menerima Bitcoin. Tak gunakan secara meluas lagi dalam Malaysia. Dalam dunia, banyak negara-negara maju yang lain semua dah menggunakan. Dan of course, slowly, bila-bila masa daripada sekarang 5 tahun, 10 tahun, kita akan nampak mata wang kripto ni diguna pakai secara meluas dalam Malaysia. So, ini adalah sangat-sangat awal dan ini adalah timing yang sangat bagus untuk kita menceburi bidang ataupun industri cryptocurrency ni. Okay? So, ada 17,500 dan ini adalah harganya. Dan kalau tuan-tuan, abang-abang dengan kakak semua nak tahu, pada tahun 2009 harga satu Bitcoin ni adalah sebanyak 0.0007. Ini harga Bitcoin pada 2009. Sangat-sangat murah. Dan bila kita tengok dekat kalkulator, kalau kita kira dengan kalkulator, jom kita buka kalkulator sikit, kita tengok. Saya suka bab-bab kira-kira ni kan. Bab-bab kira kalkulator ni, mana saya guna kalkulator? Okey, $1 Bitcoin kita ada pada tahun 2009, okey, 0.0007, kita ada 1,428 Bitcoin kalau kita beli masa tu lah. Yang mana hari ni harga dia tadi berapa? 44,000. $44,000. Kita ada 62 juta dolar dengan $1 Bitcoin yang kita beli pada tahun 2009. Okey, dan kalau kita convert dalam RM, 251 juta. 251 juta ringgit. Sangat wow So sebenarnya kita nak jadi kaya ni senang-senang je pada tahun 2009 sepatutnya. Kita beli je $1 Bitcoin, kita simpan. Hari ni 2022 kita ada 251 juta ringgit. Beli simpan, tak tahu apa, Bitcoin apa pun tak tahu kan. Tak ingat kan beli. So itulah antara potensi ataupun peluang yang ada dalam cryptocurrency. Kita beli, kita simpan pun kita boleh jadi kaya. Tak perlu apa-apa pengalaman, tak perlu. Beli simpan saja. Okey, pun boleh jadi kaya. Dan kita tengok kat sini, sebab tu saya suka tunjuk dalam coinmarketcap.com, sebab ini adalah live dia live. Kita tengok market cap ataupun duit lah total yang dah pump in dalam cryptocurrency ni. Buy and sell segala pertukaran yang berlaku sebanyak 1.9 trilion dolar dalam masa 24 jam yang lepas. 24 hours for the past 24 hours kita tengok 70 bilion masuk dalam model kita automatic. So 70 bilion dolar ni sangat-sangat besar dalam masa 24 jam yang lepas. So kita suka ke tak suka ke, simpan ke tak simpan ke, kita tahu ke tak tahu ke, nak ambil tahu ke tak nak ambil tahu ke, scam ke tak scam ke, apa saja yang kita fikir, tetap hari ni harga dia $44,000. Tetap hari ni dia punya volume 24 hours 70 bilion dolar. So hari ni kripto ni dia tak perlukan kita dah. Kita pula yang perlukan kripto ni sekarang. Right, dah terbalik. So itu je sedikit update saya lah berkenaan dengan cryptocurrency. Okay, so dekat mana kita nak beli? Kita nak beli cryptocurrency ni, kita nak beli nak simpan. Okay lah, dah dengar Aizat, Ijat dah cakap dah ni nak beli juga kan, nak simpan. Okay, kat mana kita pergi tengok dekat coinmarketcap.com. Atas tu ada button menu tu, tekan. Okay, tekan exchange, tekan spot.
So kita beli dia dekat tempat yang dipanggil sebagai exchanger. Exchanger ni macam bank lah. Kalau duit simpan kat mana, tuan-tuan dan perempuan, abang-abang dan kakak semua simpan duit kat mana? Simpan dekat CIMB, simpan dekat Maybank, simpan dekat RHB Bank. Itu duit. Kalau kripto kita simpan dalam exchanger. So ini adalah list of exchanger, okay, yang memang bertahap banking punya sistem. Ada yang dia punya sistem tu tahap military military punya grade, punya level security tu. Okay, sebab sekarang ni kita dah tak perlukan bank. Kita cuma perlukan banking system, betul? Okay, kita sekarang ni semua zaman-zaman dah online dah sekarang ni. Tak ada lagi dah pergi kaunter nak beratur, nak pergi ambil duit. Bila last abang-abang dengan kakak semua pergi kaunter nak keluarkan duit? Bila last? Saya rasa saya last pergi pun tahun lepas, itu pun tukar kat bank. Lepas tu mana ada saya pergi kaunter dah. Tak pergi kaunter dah. Sekarang ni semua zaman online tu kan. Okay, so ini adalah exchange crypto yang berada dalam market cryptocurrency yang kita boleh guna pakai. Yang hanya kita yang dengan hanya download saja dalam kita punya handphone. Kita boleh ada ataupun register exchanger ni. Of course, number one Binance. So malam ni saya akan tunjukkan Huobi. Okay, Huobi. Okay, Huobi adalah benda exchanger yang saya nak tunjukkan pada malam ni. Okay, kita tengok Binance punya transaksi satu hari. Volume last 24 hours $11 billion. Daripada 70 bilion tadi, dekat Binance saja $11 billion. So Binance ni dia memang leading dalam cryptocurrency dari kategori exchanger dan juga sangat-sangat reputable lah, exchanger yang sangat-sangat bereputasi tinggi reputable exchanger, high reputable exchanger dengan transaksi hari sebanyak $11 billion. Saksinya. Okay. So Huobi yang saya nak cerita ni juga $1.2 billion. And satu lagi, mungkin abang-abang dengan kakak semua pernah dengar Luno. Luno. So Luno pun merupakan salah satu exchanger juga. Cuma kelebihan dia Luno dalam Malaysia. Dalam Malaysia dia adalah exchanger yang diluluskan oleh kerajaan Malaysia lah, ataupun Bank Negara Malaysia ataupun Security Commission. Yet hari ni Luno, kita tengok Luno punya ranking adalah nombor 68. Ini adalah ranking Luno. Sebanyak transaksi satu hari $20 juta. So ini adalah transaksi Luno, $20.3 juta dengan dia punya skor sebanyak 4.6 lah, dia punya skor. Okay, so ini adalah info berkenaan dengan Luno lah. Siapa-siapa yang selalu dengar Luno pagi-pagi dalam radio, inilah dia ranking Luno dalam dunia tapi dalam Malaysia dia diluluskan oleh kerajaan Malaysia lah. Tapi yang lain-lain ni bukan tak diluluskan kerajaan Malaysia, tak pernah pun apply minta nak lulus ke apa benda dalam Malaysia. Macam Binance dengan Huobi ni semua tak pernah pun nak minta apply dalam Malaysia pun. Tapi jangan risau, kita still boleh guna juga, tak ada masalah. Macam kita buka akaun bank luar negara lah, akaun bank luar negara yang tak ada dalam Malaysia ni. Kita buka Swiss Bank ke mana ke, macam itu So saya juga ada beberapa list of exchanger. Saya ada Get.io, saya ada Binance, saya ada Huobi, saya ada KuCoin, saya ada Clever, saya ada Hotbit, ada banyak lagi exchanger yang saya ada dalam phone saya lah. So jom kita tengok Huobi. Ni Huobi adalah platform yang tadi saya dah cerita pasal Huobi. Huobi adalah nombor 6 exchanger. Tadi dia top 10 exchanger jugalah. So Huobi yang saya guna pakai, dan malam ni saya akan tunjukkan Huobi. Dia sama je sebenarnya. Beza dia ni Maybank, ini CIMB, ini RHB, ni apa, Bank Islam, macam itu. So apa lagi ni RHB Bank, dia macam itu. Big Bank, kamu bank ni semuanya sama saja. Okay, so ini adalah Huobi. Okay, so untuk ada akaun Huobi ni, abang-abang dengan kakak semua senang saja minta link register kepada introducer abang-abang dengan kakak semua, dan boleh register, masukkan email saja masukkan email, lepas tu create password.
create password, nanti dia akan hantar TAC number. Lepas tu abang dengan kakak semua dah boleh memiliki account Bitcoin anda sendiri. So ini adalah macam inilah bentuk Bitcoin, account hobi, exchanger hobi saya. Okay, abang dengan kakak semua nanti bila lepas register, lepas dah register buat verification. Lepas buat verification, masukkan IC dan juga selfie. So itu nanti minta bantuan kepada introducer abang-abang dengan kakak, sebab diorang ada pengalaman dah buat. Diorang tunjukkan benda tu sangat-sangat mudah saja 5 minit punya kerja, betul-betul 5 minit punya kerja lah. So saya tak adalah nak tunjukkan Okay, so ini adalah exchanger hobi. Okay, bawah ni ada dia punya menu-menu ni, ada home lah, ada market lah, semua kita tak pakai pun. Okay, dan jom kita tengok dekat market ni. Okay, dekat market ni kita tengok kat market. So ini adalah koin-koin yang berada dalam hobi. Ada Bitcoin, macam saya sebut tadi, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada HT Hobby Token, ada Polkadot, ada Ripple, ada Chainlink. Link ni Chainlink, ada Bitcoin, ada banyak. Scroll-scroll ni ada banyak So kata tadi nak menyimpan kan, nak simpan Bitcoin kan, senang je, pergi tekan Bitcoin. Okay, bawah ni ada button buy ni. Okay, tekan buy. Kita boleh beli. Okay, nak beli. Okay, sekejap saya punya ni. Okay, belilah $10 ke, $20 ke, $30 ke. Beli ikut suka kita. Kena masukkan duit dulu lah dalam ni. Masukkan duit dulu dalam ni. $10 dalam RM40 je. Okay, $10, $20, tak kisah. Masukkan duit dalam ni, belilah. Tak ada package usahawan ke, package silver, package gold, package stokis, package agent. Tak ada. Suka hati kita lah nak beli. Sebelum ni kita join Bitcoin lah, join sana Bitcoin sini, join lepas tu tutup ke company tu kan. Biasalah tu kan, sebab kita tak ada knowledge. So sekarang ni dah tahu, rupanya boleh simpan sendiri Bitcoin ni. Boleh simpan sendiri. Okay, pergi dekat exchanger, register, boleh simpan $10, $20, tak kisah. So lepas dah nak tekan $10, $20, tekan buy tu, dan dia terus berada dalam kita punya wallet ataupun dompet. Wallet ni dompet lah, bahasa orang putih wallet, dalam bahasa Melayu dompet kan. So pergi dekat dompet, wallet. Ini adalah koin-koin yang saya sempat simpan lah. Mana lah saya simpan. Saya simpan Avec lah, Solana lah, NFT. Banyak juga yang saya simpan. Matic lah. Beli dah simpan saja. Okay, bila nak jual, bila nanti dia dah naik, saya jual lah. Ada macam gitu. Okay, so itu adalah beli dan simpan. Salah satu cara nak buat duit, beli simpan. Beli simpan ni tak perlu pandai. Tak perlu pandai. Register, masukkan duit, belilah, simpan dia lama-lama. Okay, so ada satu kawan saya nak tunjukkan. Okay, kawan saya ni dia beli dan simpan. Okay, inilah sempat juga lah kalau rasa saya nak tunjukkan. Alang-alang tu teringat kan. Okay, sekejap. Ni kawan saya ni beli dan simpan nama dia Zaki Syaputra. Tahun lepas punya cerita lah ni. Dia pun mesej saya, Assalamualaikum Jad, nak tanya, Ki, nak hold ke nak withdraw? Waktu tu RM600 dia beli, sekarang dah jadi RM111,000. Dalam 3 tahun tak silap saya. Saya tanya dia, berapa tahun Ki kau simpan ni? 3 tahun boleh jadi RM111,000. Tapi janganlah kata kita pun simpan boleh harap benda yang sama. Tak tahu kenaikan harga koin tu kita langsung tak boleh nak tahu bila. Ini kata rezeki lah ni, luck. So kita pun apa lagi, simpan lah macam itu. Okay, so itu beli dan simpan. Yang kedua, abang dengan kakak saya nak cerita pasal trading tadi kan, trading. So dalam kripto ni ada macam-macam cara nak buat duit. Beli simpan pun salah satu kaedah. Tapi beli simpan kita tak tahu bila dia nak naiknya tu. Jadi kita ni pula hari-hari buka kan, bila nak naik. Memang tuan-tuan dan puan, baba dengan kakak macam itu punya cara kan, memang tak boleh lah. Kita patutnya dah biar simpan biar je macam itu memang kita kena fikir 5 tahun 6 tahun punya cerita lah. Okay, satu lagi trading. Ini saya nak ajar macam mana nak buat trading. Ramai orang nak buat duit sebenarnya dalam trading ni, orang minat, cuma orang ni yelah malas nak belajar lah. Dah belajar lepas tu rugi, dah malas juga. So itu benda-benda kan, betul tak? Bukan tak minat nak buat duit dalam trading ni. Tambah-tambah pula zaman-zaman PKP ada, saya faham tu ada yang dah kena buang kerja dan sebagainya. So
Sebab itulah saya fikir ini apa yang saya buat ni saya rasa saya boleh share kat orang. Sebab saya rasa semua orang boleh buat. So saya pun share sampailah sekarang. Terus 1 juta user. 54 buah negara kalau tak silap saya dah sekarang masuk. Kita dah sharekan benda yang sama. Kaedah yang sama, benda yang sama, method yang sama. Dan saya share pula dalam Zoom aja. Semua orang saya share dalam Zoom. Tapi kalau orang putih tu saya speaking orang putih lah. Ini saya speaking lah ni 9 sikit. Okay. So trading. So cara nak buat trading ni, okay, dalam hobi ni juga. Okay, dalam hobi ni ini adalah info tambahan lah. Dalam hobi ataupun Binance, dalam hobi dia ada beberapa jenis trading lah. Okay, beberapa jenis trading. Satu tu dipanggil margin trading. Ni margin trading. Sebab apa saya bagi tahu benda ni? Takut nanti sekarang akan datang lepas-lepas ni dengar pula. Ni pun kawan pun ada buat margin trading, kita pun nak join juga. Sebab apa? Kita sebelum ni dah pernah buat trading. Ijat Ladin aja. Kita pun dengar kawan kita buat, tapi rupanya kita tak tahu yang kawan kita buat tu margin trading. Okay, margin trading ni dia gunakan leverage. Leverage tu maksudnya kali ganda tu. Maknanya modal kita 1,000, kita boleh trade macam modal kita seolah-olah 10,000 kalau 10 kali ganda. Kalau 20 kali ganda, macam 20,000. Maknanya untung pun 10 kali ganda, tapi kena ingat rugi pun 10 kali ganda. So margin trading bukan benda yang saya nak ajar pada malam ni. Okay, saya nak ajar adalah spot trading. Ni dia spot trading. Ni spot trading. Okay, so spot trading ni sangat-sangat berisiko sangat-sangat rendah. Okay, kalau menurut saya, ni saya secara peribadi, of course saya ni bukannya financial advisor ke, nak mengajar orang, tak ada. Saya purely 100% apa yang saya ajar pada malam ni adalah pengalaman saya 100%. Saya bukannya pengurus kewangan bertauliah ke, saya bukan mentor wang ke, bukan. 100% adalah pengalaman saya dan kawan-kawan kita saja. Yang lain ni, yang invite abang dengan kakak, dia orang punya pengalaman pun sekali. Okay, so hari ni saya nak tunjukkan spot trading. So spot trading ni memang dia berisiko rendah. Okay, kenapa? Sebab dia tak pakai leverage. Macam saya cakap tadi, 10 kali ganda, 20 kali ganda, dia tak pakai. Dia one to one. Berapa modal kita, itulah modal yang kita trade. Okay, tak ada pakai apa-apa sebarang leverage. Okay, jadi kalau kata kita beli hari ni Bitcoin untuk 43,000, okay, kita belilah satu Bitcoin. Satu Bitcoin harga 43,000. Masih lagi dalam wallet kita ada satu Bitcoin, satu BTC. Kalau dia jatuh pun, harga dia jadi 20,000 ke tiba-tiba, masih lagi kita ada satu Bitcoin. Macam itu. Okay, ataupun contoh yang kedua saya tunjukkan emas. Faham emas? Kalau kita hari ni abang-abang dengan kakak ada duit, belilah emas 1 kilo. Beli 1 kilo emas, harga emas RM300 masa tu, 1 gram. Tiba-tiba besok harga emas turun RM200, 1 gram ni turun, tapi kita masih lagi pegang 1 kilo emas. Masih lagi pegang 1 kilo emas. Cuma jangan jual lah. Kalau jual harga ni, kita confirm lah, kita akan rugi. Betul? Kita akan negatif. Tapi kita pegang, nanti tunggu dia naik balik harga 300, barulah kita jual. Itulah spot. Itulah dia spot. Satu lagi spot trading ni selalunya dalam saham. Belilah saham apa? Saham Asia ke? Asia dah nak dekat bankrupt. Jangan beli, tak bagus. Contoh beli saham Facebook lah. Belilah 500 unit. 500 unit saham Facebook. Tiba-tiba saham Facebook jatuh. Masih lagi kita pegang 500 unit. Tunggu je dia naik. Macam itulah spot trading. Dia bukan macam forex tu. Forex kalau hari ni kita invest $1,000, kita trade harga jatuh. Duit kita habis makan. Tinggal negatif 200 katakan. Negatif 900. Boleh jadi kosong pun. Sebab dia sama juga. Forex ni dia pakai leverage, macam margin yang saya sebut tadi tu. So kita pakai spot. Kita dah tahu spot ni kok mana pun duit kita takkan hilang lah. Kita taklah hilang sampai kosong duit kita tu. Unit ataupun value saja berkurang, unit tu masih sama. Itu yang kita nak tu. Yang penting pertama sekali, kita kena tahu duit kita tak hilang dulu. Barulah kita fikir macam mana nak buat untung. Okay, so nak buat untung pula. Bila nak buat untung, baba dengan kakak semua, okay, so
inilah dia, dipanggil sebagai graf ataupun chart yang kawan-kawan kita ataupun sebelum ni kita ada pengalaman kan, baca-baca graf ni, baca-baca chart. Okey, ada pengalaman ada tak pengalaman macam itu, baca-baca graf, baca-baca chart ni? Okey, so inilah dia bendanya, graf ataupun chart. Tapi hari ni saya bukan nak suruh abang dengan kakak baca graf ni, chart ni, tak perlu. Okey, so katakanlah hari ni kita nak buat trading. Macam mana kita nak buat trading tau? Saya tunjukkan saja, bukannya malam ni kita nak buat macam ni. Bila kita nak buat trading, sebenarnya kita kena baca ni, graf ni, analisa chart ni. Dia nak pergi ke mana, nak naik ke nak turun. Andailah kata kita dah nampak contohnya, dia nak naik, kita pun berialah buat buy kat sini. Ni harga sekarang lah 43,000 tadi ni. Dekat sini kita pun buatlah buy. Macam mana buat buy? Tekan buy. Okay, ni adalah situasi yang berlaku situasi yang berlaku, yang kita tak nak berlaku, tapi dia akan berlaku kalau kita tak pandai. Kita pun tekan buy. Lepas kita tekan buy sini, modal pula masa tu RM10,000 katakan. Okay, kita pula tengok harga tu jatuh. Jatuh pergi RM36,000. Kita tengok duit kita dah berkurang. Kita buat takut pula. Kita takut kita buat apa? Dapat pula pakai duit tu, duit apa? Duit nak buat rumah. Jangan pakai duit nak buat rumah ke, duit nak beli susu anak ke, jangan. Pakai duit lebih-lebih je. Biarlah duit kita ada RM100,000 pun. Kalau duit lebih tu RM1,000, pakai RM1,000 lah. Macam itu. Okay, so tiba-tiba sebab apa? Sebab bila jatuh, kita pun takut. Sebenarnya tak rugi pun. Tunggulah dia naik balik. Saya cakap tadi kan tak rugi. Dia takut, dia tekan sell, dia jual, dia sell. Bila sell, dia rugi dekat sini. Itu yang berlaku Okay, itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, beli kat sini. Beli, lepas tu naik lah. Tak reti pula nak jual. Tu dia. Sebab apa? Sebab orang cakap boleh naik lagi ni. Tak reti nak jual. Bila tak reti nak jual, tiba-tiba jatuh balik. Bila jatuh, takut balik, jual lagi dekat sini. Ataupun bukan takut, time tu pula nak pakai duit. Contoh. So kita pun jual, rugi lagi. Nampak tak? Kita pun tekan sell ni. So itulah benda-benda yang kita tak nak berlaku. Okay, dalam trading kita. Tak kisahlah pandai ke tak pandai ke. Yang pandai pun selalu pun buat salah. Saya pun sampai sekarang buat salah juga. Sebab apa? Emosi ni benda yang kita tak boleh nak kawal. Okay, so untuk mengelakkan benda tu, perkara-perkara tu berlaku, abang-abang dengan kakak, okay, saya nak memperkenalkan kepada abang-abang dengan kakak semua, seorang pekerja yang sangat rajin, yang akan membantu abang-abang dengan kakak semua selama 24 jam. Dia tak tidur, 365 hari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan dia bekerja untuk kita. Gaji dia cuma RM500 saja setahun. Kita bayar dia. Okay, dia akan bantu kita untuk buat untung tadi tu, untuk buat buy dan sell tadi tu. Okay, so buy dengan sell ni bukan kita yang buat, tapi pekerja kita ni yang akan buat. Okay, yang mana saya rekomenkan kepada abang-abang dan kakak semua, saya memperkenalkan, inilah dia, Royal Q. So Royal Q ni adalah satu trading application ataupun satu tools yang kita boleh guna untuk bantu kita buat trading tadi tu, dekat dalam Huobi ataupun dalam Binance kita lah. Tapi Binance tak payahlah pakai, kita pakai Huobi je, pakai satu je. So pakai Huobi, okay, kita letakkan duit kita deposit dalam ni, dalam Huobi. Tak kisahlah nak letak berapa, ikutlah modal abang dengan kakak semua nak letak berapa. Okay, so kita pun activatekan kita punya account RQ, download, jumpa dengan introducer abang-abang dengan kakak. Dia akan bantu macam mana nak register dan nak activatekan RQ ni nanti. Lepas tu dia akan bantu kita buat. Tahu tak apa? Tutup mic dulu. Okay dah. So Royal Q ni akan bantu kita buat trading tadi, buy and sell. Dia akan bantu kita buat untung untuk kita. Tak perlu kita nak monitor graph chart, tak perlu kita yang nak tekan buy, kita yang nak tekan sell. Tak perlu buat semua itu. Gaji dia ataupun kos dia ataupun upah dia cuma $120 setahun sahaja. Bersamaan RM500 sahaja. Bayar kat dia ni. Dia lah bantu kita buat. Nampak? Okay, so jom kita buka Royal Q ni kejap. Saya pun buka lah. Sekejap
balik, refresh balik. So ini adalah account Royal Q saya. Okay, so nampak dia bentuk dia macam gini ya. Okay, dan saya nak tunjukkan atas ni kejap, revenue detail. Okay, sekejap. So ini adalah trading nampak? Nampak ini adalah trading yang tengah berjalan. Okay, trading yang tengah berjalan. Okay, dan robot ni yang buat semua 100%. Royal Q yang buat. Dan juga tengok dekat revenue detail ni. Okay, saya tekan dekat revenue detail. Ni dia abang dengan kakak. Ini adalah keuntungan saya total lah. Dan akaun yang saya tunjuk sekarang ni, usia dia dalam lebih kurang sebulan lebih. Sebulan lebih. Ini berapa bulan? 16 bulan lah. Lagi 2 minggu dia dah masuk 2 bulan lah. Sebulan setengah ni saya trade, modal saya $1,000 akaun ni, $1,000. Okay, dan keuntungan saya dapat $212. Lebih kurang 21% lah, 21.2% dalam masa sebulan setengah. Okey ke tak okey? Okey, ni adalah keuntungan yang saya dapat hari-hari tu. Hari ni adalah RM12, semalam adalah RM50, semalam adalah RM10, RM50, macam itu hari-hari. Dan kalau tengok, saya pilih satu coin saya pilih salah satu coin, saya tekan. Okey, saya tekan dekat transaction record ni. Okey, saya tekan. Kita tengok robot saya ni buatkan buy dan sell untuk saya tadi tu. Boleh nampak kat sini dia buatkan buy, dia buatkan sell, buy, sell. Nampak dia buy, lepas tu dia sell lah. Sell tu ada untung lah. Tanpa saya buat apa-apa. Saya buat dan saya set, saya deposit, register. Saya aktivekan dia tadi 120. Saya biarkan aja. So dia dah buatlah buy, sell, buy, sell, buy, sell. Semua tu dia dah buatkan untuk saya. Tak payah susah-susah. Matic pun sama ni, Matic ni. Saya tengok pula transaction record Matic ni. Ni pun sama, dia dah buatkan untuk saya. Kadang-kadang dia cecah $6 juga tu. Kan? Okay. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit. Tak apa, yang penting biar je. Yang penting auto kan. Daripada saya nak kena tengok graf, tengok chart tu. Kali ni tak payah. Ni Royal Q ni robot ni dah buatkan untuk saya buy sell, buy sell, buy sell. Saya tak payah buat apa-apa. So mudah tak? Sangat-sangat mudah. Okay, sangat-sangat mudah. Right? So macam mana robot Royal Q ni? Memandangkan hari ni adalah preview, so saya demonstrasi sikit. Saya explain sikit macam mana nak buat. Sebenarnya sangat-sangat mudah je. Okay, daftar Wobi, daftar Royal Q, lepas tu kita aktifkan Royal Q ni 120 kos dia. Okay, dan satu lagi tuan-tuan dan perempuan, baba dengan kakak semua, dia kena letakkan sikit, dipanggil sebagai gas fee lah, gas fee. Letak sikit dalam Royal Q tu nanti, letaklah dalam $20. Nanti saya explain apa itu gas fee, don't worry. Nak tahu je berapa kita punya duit nak kena ada kan. Letak dalam Royal Q ni nanti $20, $120 ni pun kita bayar nanti dalam Royal Q ni. Modal untuk trade. Modal untuk trade. Macam saya tadi $1,000. So berapakah modal yang sesuai untuk kita guna hobi ni? So sebenarnya dia tak ada package. Macam saya cakap tadi, $10 boleh, $20 boleh, $30 ke $40, $50, terpulang lah kat abang dengan kakak semua. Duit abang dengan kakak semua ada berapa? Kan? Ada lebih letak, ada $1,000 letaklah $1,000, ada $100,000 letaklah $100,000. Kan? Tapi $10, $20 ni semua tak sesuai. Boleh, tapi tak sesuai. Kenapa tak sesuai pula? Sebab ialah kita punya modal robot pun kita bayar dah 120, campur 20 ni dah 140. Takkan lah nak trade modal $10. Tak rasa lah. Kan? Mahal pula tali pula lagi daripada lembu. Okay? So at least tu kita, ini adalah cadangan saya. Cadangan dan saranan saya, ikut pengalaman saya pakai je lah. Kalau ada modal lebih daripada $300 dan ke atas, guna modal ni. Of course, boleh bawah daripada ni lah. Bawah daripada ni boleh ke Zat? Boleh, tak ada masalah. Atas daripada ni boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Ikut terpulang. Cumanya malam ni dalam banyak-banyak modal, saya ambil satu modal lah, iaitu modal $300 yang minimum. Bukan, jangan cakap Ijat Ladin kata modal dia $300. Jangan cakap yang tu. Saya dah dengar orang cakap, Ijat Ladin cakap nak join ni, nak guna Royal Q ni modal kena $300. Macam benda tu wajib pula. Saya cakap balik,
modal yang saya sarankan 300 nak bawah daripada tu terpulang. Nanti saya tunjukkan jadi apa kalau modal bawah daripada tu. Kalau modal atas lagi bagus. $300. So 300, sini 120, sini 20, dia cucuk tang tu, dia cucuk tang ni, dia cucuk tang tu. 320, 120, 20. Okay. So total dalam 440 lah. Okay. So kita tengok 440 tu, okay, kita kena beli kita punya modal dalam kita punya hobi dulu. Jangan risau, Baba dengan kakak semua, jangan risau sebab apa? Sebab segala benda yang saya cakap hari ni ada dalam bentuk tutorial. Okay, dalam saya punya Telegram channel, okay, iaitu Ijat Ladin ni. Boleh pergi dekat saya punya, type je Ijat Ladin, search tu nanti kat Telegram tu. Ijat Ladin tu rapat Ijat Ladin je, cari Ijat Ladin je nanti keluar. Ijat Ladin tu rapat, dalam ni ada tutorial step by step. Maknanya apa yang saya cakap tadi daripada awal, nampak tak? Kan benda yang sama saya cakap tu, nampak tak? Saya buka tadi coin market cap tadi, betul tak? Benda yang sama saya cakap ada je dalam ni. So nanti boleh tengok balik dekat dalam Telegram channel saya, dan cara-cara nak buat step by step ada dalam ni. Download dan register apps hobi, macam mana nak download. Okay, saya buatlah tutorial. Okay, boleh tengok. Okay, minta link register kat kawan-kawan, lebih mudah. Macam mana nak buat verify pun ada dalam ni. Lepas tu nak buat download dan register Royal Q pun dalam ni. Lepas tu nak beli USDT, tadi nak buat deposit kan. 400 apa tadi? 440. Macam mana nak deposit ni, Jad? Macam mana nak letak duit, nak masuk dalam tu? Tengok dalam ni, step 5 ni. Ada saya buat tutorial step by step video. Macam mana cara nak beli dalam hobi tu. Lepas tu macam mana nak activate, dah beli-beli nak activate macam mana. Lepas tu kena buat API binding, step by step semua follow. Dan kalau tak faham, don't worry, boleh komen kat dalam ni, okay? So boleh komen, hai, macam gitu. Alright. So itu dia. Lepas tu nak start trade nanti pun, okay, dalam ni semua ada. Dah habis tu je. Itu saja, right? So okay, kita sambung balik. So apa yang saya cakap tu, sebab tu saya kata jangan hafal apa yang saya nak present pada malam ni. Tak payah hafal okay? Just dengar je, right? So kita sambung balik. So lepas tu dah buat deposit, kita tengok modal lebih kurang dalam berapa tadi? 440 440 dalam 1,800 saja. Alang-alang tu genaplah 2,000 kan. Modal RM2,000. Saya tunjukkan nanti macam mana dengan RM2,000 ni ataupun 1,100 1,800 ni kita boleh berpotensi trade sampai dia jadi 100,000 dalam masa 2 tahun. Nak tak dengar macam mana boleh jadi macam itu? Matematik ni matematik. Ni bukannya kata pasti ke apa ke, tak ada. Logik. Ni logik. Okay, so nanti sekejap lagi saya tunjukkan. Right. So kita dah tahu modal kita dalam RM2,000. Okay, modal niaga, nak trade mestilah kena ada modal. Tak boleh tak ada modal tu, tak boleh. Okay, jadi lepas tu kita pun start trade. So kita punya deposit modal dekat dalam hobi kita 300 ni pastikan duduk dalam hobi. 120 dengan $20 ni tadi dalam Roy Q lah. Kita nak activatekan Roy Q ni, tapi nanti kita dah activate 120 ni habis, hilang lah, tinggal lah $20. Okay, so modal trade dalam hobi, bukan dekat dalam Royal Q. Dalam akaun hobi masing-masing yang diregisterkan gunakan IC masing-masing dan selfie masing-masing. Tak ada siapa yang sentuh duit abang-abang dengan kakak-kakak semua. Anda sendiri yang kawal duit anda sendiri. Cuma beza dia, kalau daripada kita nak trade dalam hobi ni manual, tak tahu nanti kadang kita guna je Royal Q ni. Macam itu. Okay, faham konsep dia tu. Alright. Jadi kita pun start trade. Macam mana Royal Q ni boleh bagi kita keuntungan? Macam mana dia boleh bagi? Okay, so cara dia nak bagi kita keuntungan ni sangat-sangat mudah saja. Okay, saya tunjukkan. Right, saya explain lah. Sebenarnya saya nak bagi tahu, saya ada seorang saya punya orang kata klien lah yang trade, umur 80 tahun, imam masjid. Tak tahu apa-apa pun. Saya tak explainkan dia apa-apa pun. Dia pun tak nak tahu. Aku tahu aku letak duit. Aku letak duit tu, aku tahu aku dapat untung je. Yang penting duit tu aku tak bagi orang lain. Dia dah faham. So dia tak tahu pun macam mana Royal Q tu boleh buat duit, tapi still dia boleh dapat untung. Saya suruh dia tengok ni je, revenue detail. Dia tengok je. Jad, ada dah RM800 ni boleh keluar dah. Macam gitu. Dia pun tak tahu macam mana benda tu boleh untung.
cumanya kalau dah buat Zoom meeting ni, saya explain lah Okay. So macam mana Royal Q ni boleh buat untung untuk kita? Okay, yang pertama sekali, kita kena pilih coin lah. Kena pilih coin. Okay, so pilih coin dekat home ni. Don't worry, pergi je dekat home ni nanti. Pilih je coin, pergi dekat 24 hour volume tu. Okay, pergi 24 hour volume. So ini adalah coin-coin yang kita boleh pilih. Dalam Royal Q ni, coin-coin semua ada dalam kuantitatif sebelah dia, sebelah home Okay, so dia ada banyak coin ni. Banyak. Scroll ni banyak. Macam-macam jenama coin. ZEC, MAK, YF1K, EPP, UU. Macam-macam nama. XRP. Kan? Yelah, kata tadi tak ada pengalaman. Logik lah kalau tanya saya, Zat, ini banyak ni, nak trade coin apa ni? Betul tak? Logik tak? Logik lah orang tanya, betul. Tak ada pengalaman kan? Okay, so no problem. Okay, gunakan Royal Q ni macam saya cakap tadi. Tak perlulah kita nak hafal. Saya dah cakap tadi, jangan hafal. Nak pergi hafal pula nama IOST lah, HT lah, IOTA, JST. Jangan pasal saya pun tak hafal. Okay, tak perlu hafal. Kita cuma nak trade saja. Tapi kita kena pilih coin lah. So macam mana kita nak pilih coin? Okay, pergi dekat ni tuan-tuan dan perempuan, Babar dengan kakak semua pergi home nanti, tekan the 24 hours volume. Royal Q ni dah bantu kita untuk tunjukkan coin apa yang tengah bagus tau. Okay, dulu tak ada benda ni. Dulu hari-hari orang telefon saya trade kat bawah saya lebih kurang masa tu 1,000 lebih orang. Hari-hari orang call tanya, Jad, coin apa. Wah, sekali boleh juga. Kalau hari-hari memang susah juga saya. Tapi sekarang Royal Q ni bagus. Dia kata hari ni dia dah ada 24 hours volume. Dia dah update, dia dah upgrade dia punya apps lah. Mudah dah, tak ada dah orang tanya saya. Orang tanya saya coin apa bagus, saya kata tengok dekat Royal Q tu, pilih sendiri. Mana yang paling atas, dia lah yang paling bagus. Sebab volume dia paling tinggi. Kan, volume yang paling tinggi, kita pun nak beli volume yang tinggi lah. Maknanya kalau dalam graf, dia mestilah bentuk dia menaik ni tu. Betul tak? Sebab dia volume tengah tinggi. Okay, kita pun ambil lah mana. Okay, pilih mana ni contoh. Okay, cuma mana ni saya tengah trade. Saya nak ambil satu coin yang saya tak trade lah. Katakanlah contoh lah, saya ambil satu lah, ZEN. Saya pun tak tahu coin apa ni ZEN. Saya pun tekan contohnya. Okay, saya hanya perlu tekan start. Abang-abang dengan kakak semua, saya hanya perlu tekan button start saja. Start, lepas tu dia terus bergerak. Confirm? Nampak? Terus dia dah berjalan. Okay. Ni nampak ni. ZEN dia dah beli dah. Nampak? Senang tak? Senang je, tekan start je. Tengok coin apa? Tekan start. So senang tak? Senang. Okay. Mana tadi Zen tadi? Ni Zen. Ni adalah coin yang saya baru je trade. Dah biru dah. Senang je, tekan start je. Okay. So macam mana dia buat untung untuk saya? Okay, sebelum kita tekan start tu tadi, pergi dekat trade setting tu. Sebelah dia ni trade setting. Okay, inilah yang ada dalam Royal Q ni, abang dengan kakak semua. Inilah dia yang ada. Okay, apa benda tu? Apa yang ada tu kan? Dia ada first buy elemen. Bagus tak Royal Q ni? Dia manage duit kita. Okay, tadi katakanlah modal kita 300. Okay, kalaulah kita tak gunakan Royal Q ni, tak guna, cuba kita bayangkan, modal kita 300, kita letak dalam tu 300, Royal Q tak ada. Berapakah yang kita akan pakai daripada 300 tu untuk kita beli coin? Ayat, belilah semua. Apa pula nak tunggu-tunggu, betul? Kan, modal 300, saya pun katakanlah saya pakai mobil lah, ni trade manual lah, tak ada Royal Q. Modal 300, saya tekan buy. Allah, keluar pula. Saya tekan buy. Saya pun apa lagi, modal 300 kan. Berapa kita nak guna pakai untuk beli dulu? Manalah tahu, kita kan tak ada pengalaman. Beli je lah 300. Contoh, ni lah yang berlaku tekan buy. So apa yang jadi adalah, okay, tiba-tiba kita beli 300 tadi, harga jatuh. Pula dah garu kepala. Patutnya tadi beli kat bawah ni. Dah kita fikir macam itu, betul? Ini ada benda-benda yang berlaku lah untuk kita yang tak pandai ni. Okey, jadi dalam Royal Q ni bagus dia. Bagusnya yang pakai Royal Q ni, dia cakap dengan kita, bos, ni pekerja ni 24 jam kerja untuk kita ni, kan? Daripada Nepal. Dia kata, bos,
bos, jangan bos, modal 300, bos beli dulu 10. Minimum first buy adalah 10 So Roy Q ni bagus dia kata kat saya, dia kata kat kita, bos beli dulu 10. Macam saya tadi dia beli 15 lah. Dia beli 15 kan ni? Dia beli 15. Okay, dia beli 15. So kalau pergi dekat sini dia beli 10. Nampak, modal kita 300, dia beli dulu 10. Kenapa dia beli 10? Dia cakap, bos kalau jatuh nanti ada duit lagi, beli lagi sikit. Jatuh lagi bos, beli sikit. Jatuh lagi bos, beli sikit. Bagus juga strategi macam ni. Nampak kan? So dia dah manage, dia dah bantu kita buat benda-benda tu. Berapa banyak kali dia akan beli? Dia akan beli sebanyak 7 kali kalau jatuh. Okay, so kita tengok dekat margin configuration ni lah. Pergi tengok margin configuration. Ni dia. Dia dah siap-siapkan untuk kita dah, tuan-tuan dan puan-puan, baba dengan kakak. Ini semua dah siap. Kita umpama macam cuci kaki je masuk. Cuci kaki je, tinggal nak cuci kaki je masuk. Semua dia dah buat dah. Dia kata, bos, turun 3.5%, dia akan beli lagi 2 times. Okay, 2 times ni tadi 10 kan? 20 lah. 2 kali ganda. Okay, turun lagi, dia belilah $40. Okay, turun lagi, dia beli $80. Turun lagi, dia beli $160. Cukuplah modal kita tadi 300. Dia sebenarnya bukan 300 lah, 10, 20, 40, 80, 160 ni dalam 310, 320 lah. Okay, 320 lah, tambahlah sikit $20. So cukup tak modal kita? Cukup 20, 40, 80, 160. Dan dia akan beli sampai 4 kali je lah, sebab modal kita 300. Sebab tu saya cakap modal yang sesuai $300. Kalau modal kita cuma $100 je, beli 10 tadi awal-awal, turun beli 20, turun beli 40, dah habis sampai second call ni je. Jatuh lagi, kita terpaksa tunggu lebih lama dia nak naik sampai dia nak untung tu. Tunggu lebih lama. Memanglah tak rugi duit, tapi rugi masa lah. Tapi okey lah daripada rugi duit, rugi masa kan. Cumanya tak syok lah pula. So at least kalau ada modal lagi, dia beli lagi. Modal lagi, dia beli lagi. Kan? Sampailah fourth call. Okay, faham so sebab tu saya kata 300. Nampak? Sebab tu logik dia dan rasional dia $300 tadi. Dan satu lagi, yang best dia, keuntungan pun kita dah setkan 1.3%. So setiap kali dia sampai 1.3%, dia akan auto sellkan pula untuk kita. Tadi dia auto buy, kalau jatuh dia buy, jatuh dia buy kan. Auto buy. Naik pula dia akan auto sell. Kat mana nak sell, dia akan sellkan sebanyak 1.3% lah. Naik je 1.3%, dia tolong sellkan untuk kita. So sebab tu baba dengan kakak semua nampak lah macam ni saya ni, okay, punya keuntungan lebih kurang lah mak. 0.96 average lah. 0.96, 0.7%. Dia tolong jualkan untuk saya. Okay, dia tolong jualkan untuk saya. 0.9, 0.1, okay. Kadang lebih sikit, 1.63. Saya set 1.3 kan. 1.63 lebih sikit. Okay, average 1.3%, dia akan tolong. Nampak, dia akan tolong. Ni semua dia tolong buatkan untuk saya. Sebab apa? Sebab saya dah setkan. Okay, tinggal kita nak plug and play je. Benda semua dah jalan dah. Okay, sama juga ada ni, nampak? Ada ni, okay. 1.3, 1.9, 1.4. Okay, average dia akan jualkan untuk saya. Sebab apa? Sebab saya dah setkan tadi, kita punya keuntungan ataupun profit 1.3%. So, mudah tak guna ROIQ ni? Sangat-sangat mudah. Okay, dan tekan save, jalankan saja, biarkan jalan. Kenapa saya pilih banyak-banyak coin? Sebab modal saya besar. Modal saya tadi $1,000. Okay, sebab tu lebih. Kalau $300 tadi, satu coin je cukup. $600 2 coin. Kalau $1,000 3 coin, macam itu. Okay, jangan risau sebab semua benda ni ada dalam saya punya tutorial dalam Ijat Ladin ni. Boleh tengok ni trade guna default setting. Semua saya explain dah ni. Okay, boleh tengok balik macam mana kita nak trade. Okay, so sangat-sangat mudah. Okay, so dah faham? Baik, dah ambil. Okay, tadi saya dah bagi tahu kalau kita gunakan ROIQ ni, ada 200 orang tadi saya tengok dalam 30 orang masa mula-mula. Ni semua lambat baba dengan kakak ni baru masuk jap. Sepi sikit. Okay, jadi itu mudah dia guna ROIQ. Macam tadi saya ada sebut
Modal RM2,000 boleh jadi RM100,000. Okey. Kak Siti Azura ni mesti tadi masuk lambat Saya cakap tadi, jangan tanya soalan. Soalan jangan tanya dulu. Bapa dengan kakak semua, don't worry. Jangan tanya soalan. Okay, sebab ni recorded, nanti kan boleh tengok balik. Okay, Mada 1 KSD. Ni soalan-soalan ni jangan tanya dulu Bang Wan Muhammad Zaidi, don't worry. Okay. Ni sesi preview. Sesi soalan nanti kita buka, don't worry. Masa tu tanya, pastikan dalam buku 35 tu penuh soalan, saya jawab satu persatu. Ini sesi preview, kita bagi peluang kepada abang dan kakak kita yang baru, yang tak dengar. Okay. So tadi macam saya cakap kita trade guna Royal Q ni, tadi saya dah bagi tahu kalau perasan boleh dapat berapa tadi? RM100,000 2 bulan. Right, yes. Dalam trading, ikut pengalaman saya yang tak berapa nak banyak ni, dalam trading kita boleh gandakan duit kita seberapa banyak yang kita nak lah. Bergantung kepada pasaran market tu lah. Kalau laju bagus lah kan. Okay. Lagi satu kepada kesabaran kita juga. Kenapa saya cakap kesabaran? Okay. Sebelum tu saya nak bagi tahu kepada semua baba dengan kakak, yang pertama sekali, kalau baba dengan kakak semua nak buat trading ni dengan niat nak kaya, so jangan buat. Sebab dalam trading baba dengan kakak anda tak boleh kaya. Saya terpaksa bagi tahu dia punya kebenaran lah. Dalam trading, saya ulang balik dalam trading, kalau kita buat ni, modal kita ni RM2,000 tadi, kita harapan tu kalau boleh nak jadi kaya, tak boleh. Okay. Tapi boleh kaya. Boleh kaya pula. Kalau niat kita nak jadi kaya, tak boleh. Tapi dia boleh kaya. Okay, macam mana kita nak kaya dalam trading? Saya sebut general. Saya bukan sebut Royal Q, kita trade kripto, kita trade dekat hobi. Tak. Saya sebut dalam apa jua jenis trading yang kita nak lakukan. Tak kisahlah trade forex ke, trade kripto guna Royal Q ke, ataupun tak handsome, tak apa, janji kaya ke. Itu trade saham So, kita tak boleh kaya. Kita boleh generate je duit kita. Generate. Tapi kita tak boleh kaya. Okay. Tapi kalau nak jadi kaya boleh. Dia ada dua cara kata nak jadi kaya dalam trading. Yang pertama dipanggil sebagai compounding effect. Compounding effect compounding effect. Yang kedua, networking effect. Ini dua cara kita nak kaya. Dalam trade sendiri tak boleh. Cuma kita nak beranak duit daripada tak buat apa, duduk dalam bank kan, daripada tak buat apa, duit simpanan kita yang kita tak tahu nak buat apa, kita pun dah simpan ASB, dah simpan dah, emas pun dah beli dah, ada lebih pula lagi, nak try pula kita nak trade. So dalam trading tak boleh kaya, boleh beranak-beranakkan duit kita, tapi kita boleh kaya dua cara dalam trading. Okay. Yang pertama compounding effect, yang kedua networking effect. So kalau boleh tulis dekat chat tu, sebab apa maksudnya nak tengok pemahaman abang-abang dengan kakak semua, tulis dua cara nak jadi kaya, compounding effect, yang kedua networking effect. Compounding ni macam mana? Okey, jom kita tengok sama-sama. Ini compounding. Okey, contohlah kita trade guna Royal Q tadi, modal kita $300. Okey, berapa profit yang kita boleh dapat kan? Tak tahu. Saya tak boleh nak bagi tahu secara detail tepat berapa profit yang kita boleh dapat. Semua tu bergantung kepada perjalanan market ataupun graf ataupun price yang kita masuk. Asalkan kita boleh profit, bagi saya tu dah cukup bagus. Okey, sebab apa? Sebab ada juga yang guna Royal Q, dia guna laki bini, husband and wife guna. Lepas tu dia kata modal kami sama Zat, coin kami pun sama, kita orang start trade pun hari yang sama. Okey, start trade hari sama, modal sama, apa lagi, coin pun sama. Kan? Okey, tapi hasil profit tu tak sama. Dia kata isteri saya lagi banyak daripada saya. Bang, yang pertama itu adalah faktor rezeki, saya cakap. Faktor rezeki kan, yelah rezeki, itu yang pertama. Yang kedua, price kita masuk tu berbeza-beza. Abang start masuk je price kat sini, kena dekat akak, tiba-tiba dia price kat sini, sikit je lari dia pun bawa faktor. Tapi yang penting dua-dua untung, saya kata. Cumanya dia kata bini dia lagi banyak. Okay. So
compounding effect. Okay, so bila kita trade guna Royal Q, berapa pun lah untung kita, tak kisah so selalunya bila orang tanya saya berapakah keuntungan yang boleh kita dapat bila kita guna pakai Royal Q. Okay, cara jawab saya macam gini. Yang pertama sekali kita kena tahu selain daripada untung, tak cerita untung dulu. Yang pertama selamat dulu. Selamat. Kenapa selamat? Yang pertama sebab duit saya tak bagi kat orang. Kita tak bagi kat orang, kita manage duit kita sendiri. Okay, modal kita tu yang kita guna untuk trade, kalau kita nak pakai bila-bila masa kita boleh keluarkan balik. Okay, yang kedua, okay, apa nama ni, modal kita pakai tu kita, satu lagi kita gunakan platform tu. Platform kita tu kita gunakan Huobi. So yang macam saya sebut tadi, dia adalah top 10 exchanger in the world. So selamat dulu yang pertama. So profit, baru cerita profit. Berapa untung yang kita boleh dapat? So mungkin boleh dapat 10, yang common orang dapat dalam 10 ke 30% sebulan. Cuma boleh jadi dia jadi kurang daripada tu. Mungkin bulan ni 10%, bulan depan 20%, tiba-tiba bulan depan 5%, 8% boleh jadi. Dia bergantung kepada price ataupun market lah. Okay, so 10 ke 30% mungkin kurang daripada tu. Atau mungkin juga bulan tu kita tak ada profit langsung pun boleh jadi. Kita tak ada profit langsung. Sebab apa? Sebab price tu jatuh. Kan tadi saya kata beli sampai 4 kan. Sampai 4 lepas tu jatuh juga. So kita nak tunggu dia naik tu kan. Okay, so itu dia So 10 ke 30% mungkin kurang daripada tu, mungkin lebih, mungkin profit bulan tu tak ada langsung. Bulan depan dan seterusnya ada balik. Macam itu. Okay, so tadi saya cerita nak kaya dua, compounding effect dan juga networking effect. Okay, compounding effect ini dalam trading, okay, ni dia. Networking ni cerita macam MLM, kena cari downline juga. Dia bukan macam itu bang. Networking cerita macam MLM kan. Abang Alif 666, pemahaman abang tu betul lah kan. Cumanya penyampaian tu salah kan. Okay, jap. Yang pertama saya cerita pasal compounding dulu. Okay, so compounding ni macam ni okay, kalau kita trade gunakan modal tadi $300. $300, katakanlah saya ambil satu untung lah. Of course kita dia punya profit boleh kurang daripada tu, mungkin lebih daripada tu. Contoh kita trade lah 20% sebulan. So kita dapat $60. Katakanlah dapat tiap-tiap bulan. Okay, $60 kali dengan 12. Setahun lah ni. $720. Tambah dengan kita punya modal tadi $300. Jadi keuntungan kita setahun masuk dengan modal lebih kurang dalam $1,000 lah. Kalau kita punya profit 20% setiap bulan lah. Okay? Of course dia tak sama. Bulan depan lain. Okay? Tapi nak mudah kira. So $1,000 lah kita dapat dalam masa setahun. Okay, tapi kalau kita buat compounding, ni yang saya nak cakap tadi. Ini trading, kita buat trade. Kaya tak? Banyak tak? Banyak, tapi taklah kaya. $1,000 kan. Daripada $300 dia jadi $1,000. Okey lah dalam masa setahun. Kalau 20% sebulan, kalau 10% sebulan, kira lah sendiri kan. $300 kali 10%, $30 kali 12 bulan, 360, tambahlah $300. So dapatlah $660. Okey lah sekali ganda kan. 300 jadi 600, macam itu So kalau kata dari 20%, 300 kali 20%, 60 kali setahun, nak 720 tambah 300. Okey lah $1,000. Okey kan. Okey, 300 jadi 1,000. So ini trading, tak kaya. Cuma macam ni nak kaya tadi, compounding. So bila compounding, kita tengok ini adalah table compounding. Ni ada saya ambil dalam Google Play Store je compound calculator. $300 modal, sama juga profit 20% sebulan. Kita buat compounding selama setahun. Benda sama tak? Benda sama. Tadi pun setahun, ini pun setahun. Tadi pun 20%, ini pun 20%. Jom kita kira, tekan calculate tu tengok. Dapatlah $2,674. Tadi dapat $1,000. Tapi compounding punya pasal, dapatlah $2,674. Nampak? Ini adalah compounding effect. Okay? So, kalaulah kata saya teruskan 2 tahun $300, 20% sebulan, kali 24 bulan. 2 tahun lah.
$1,440 tambah modal $300, $1,740. Okey tak? 2 tahun daripada 300 trade, okey, untung 20% sebulan, dapatlah 1,740. Okey lah, kan? Tapi taklah kaya, tapi banyak. Okey, kalau compounding ni cerita 2 tahun $23,000, nampak tak? RM100,000 lebih kurang. Mungkin kurang daripada ni, mungkin lebih daripada ni, mungkin separuh daripada ni, RM50,000 ke, RM40,000 ke. Okey lah, 2 tahun. Okey, kalau kita teruskan tuan-tuan dan puan-puan, abang dengan kakak, memang kita ni memang disiplin lah. Kalau lah trade biasa $60, 36 bulan, 3 tahun, tambahlah $2,460, $2,500 lah. Okey tak? Modal kita $300, 3 tahun trade, slow, $2,500. Tapi kalau kita trade dan kita buat compounding selama 3 tahun, $212,000, dekat $900,000. Nampak? Ini 3 tahun. Ini adalah kalkulator. So saya tekan 300, saya suruh dia kirakan. Kalau saya buat compounding 20, kalau profit 20% setiap bulan saya buat compounding, hasil dia sebanyak $212,000. $900,000, hampir $1,000,000 3 tahun. Nampak? So inilah dia. So saya kata trading tak boleh kaya, tapi kalau kita buat compounding, ya kita boleh kaya. Compounding ni dia bukannya guna Royal Q je. Dia adalah apa-apa jenis trading ataupun perniagaan ataupun trade lah, trade forex ke, trade saham macam saya cakap tadi, tak handsome, tak apa, janji kaya ke, apa-apa yang boleh bagi kita return 20% sebulan, kita compounding selama 3 tahun. ASB tak boleh bagi kita macam ni lah, sebab ASB setahun dalam 10%, 20%. Kalau ASB boleh, tapi compounding dia taklah kita kira bulan-bulan macam ni, kan? So boleh dapat $212,000 3 tahun. Yang saya tak risau, kan amount ni saya tak risau sebab ni kalkulator. Bila kalkulator ni saya tekan 1 tambah 1 memang keluar 2, 2 darab 2 memang keluar 4, 4 darab 4 dia keluar 16. Yang saya risaukan adalah 3 tahun. Kenapa orang tak berjaya buat? Sebab 3 tahun. Hari ni trade lagi 3 tahun kita tak keluarkan. Compounding ni maksudnya kita trade, katakanlah mula-mula trade $300, dapat $60, so dapatlah $360, betul? $300 kan? Bulan depan duit modal, duit untung ni kita tak keluarkan, kita masukkan dia jadi modal. Jadilah 360. So kita trade dengan 360 pula. Bulan tu kita trade 300, bulan depan kita trade 360. So keuntungan kita lebih lah, sebab bukan daripada 300, daripada 360, 20% dia tak sama. Dapatlah 432, tak keluarkan lagi, jadilah tak keluarkan balik, tak keluarkan jadi modal, trade 432, dapat 86, 4%. So 20% jadilah 500. Daripada 500 jadi 100, 600, 700, 800, 1000, 2000, 1500. Inilah dia compounding. Kita tak keluarkan kita punya capital, dan juga profit pun kita tak keluarkan selama 3 tahun kita trade. Dan bukan sahaja Royal Q benda ni, saya beritahu, apa-apa jenis trading. Cumanya kalau kita nak trade forex, tak boleh buat benda ni. Sebab apa? Sebab tak konsisten, dia boleh rugi. So pakai Royal Q, spot trading, robot yang buat. So saya rasa okey lah, praktikal untuk kita buat. Cumanya saya sendiri boleh dapat lagi, sebab apa? Sebab susah 3 tahun, saya sendiri tak bertahan pun 3 tahun. Ada je benda duit nak pakai, saya pun keluar. Siapa nak dipersilakan. Saya cuma bagi tahu benda ni boleh dibuat. So itulah dia compounding effect. Okey, faham trading, okey, pakai robot, settle. Lepas tu kita buat compounding slow-slow. Okey, yang kedua tadi saya beritahu apa? Networking effect. So, compounding effect nak jadi jutawan, yes, 3 tahun, 4 tahun dengan cara kita tak rasa duit tu tapi lepas 3-4 tahun kita boleh dapat hasil lah. Itu compounding effect. Yang kedua, dalam trading, apa-apa trading, forex ke, saham ke, kripto ke, okey, guna Royal Q ni juga, okey, pun boleh. Yang kedua, networking effect. So networking effect bukan kalau kita nak tambahkan modal tu boleh kan? Boleh, anytime, itu suka hati. Akaun hobi kita tu bebas kita nak tambah duit ke, nak kurangkan duit ke. Banyak sangat aku trade ni, aku nak kurang sikit, kurang lah, suka hati. So itu dia. So sekejap abang dengan kakak semua mungkin ada yang baru masuk ni. Saya cakap tadi, jangan tanya soalan dulu. Jangan tanya soalan jangan tanya, okey. Okey. Sehari kurang berapa persen dia boleh generate sehari? Abang Alif Syari, ni bukannya money game ataupun apa nama tu? Apa ni?
money game ataupun skim cepat kaya ke apa, kita boleh jangka berapa persen nak dapat sehari. Saya pun tak tahu. Mungkin boleh dapat 10%, 20% sebulan. Mungkin kurang daripada tu, mungkin lebih daripada tu. Yang paling penting adalah dia adalah spot trading. Spot trading ni risiko dia sangat rendah lah. So selamatlah duit kita. Itu yang paling penting dulu. Okay. So jap, jangan tanya soalan lalu, nanti mengganggu. Sebab saya bila soalan tu keluar, saya membaca, saya terfikir terus. Nanti jap, saya nak habiskan saya punya sesi ni. Okay. So yang kedua adalah networking effect. Networking effect tu, okay, macam mana pula networking effect? So networking effect, sebab itulah kalau abang-abang dengan kakak semua tengok, okay, dalam trading tadi boleh kaya compounding effect. Compounding effect ni tak payah cik orang, siapa-siapa tak payah pakai duit sendiri je. Tapi itu yang saya beritahu, silakan kalau boleh bertahan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tahniah, okay? Maksudnya dalam 3-4 tahun akan datang, kalau anda disiplin, anda boleh jadi jutawan. Okay, sebab apa? Sebab dah ada kiraan kat situ, formulanya dah ada. Cuma setakat ni saya tak pernah jumpa lagi orang yang dapat, malahan saya sendiri pun. Cuma kalau siapa yang dapat tu, okey lah, kan? Baguslah untuk diri sendiri. Okay? So satu lagi adalah networking effect. So networking effect ni abang-abang dengan kakak adalah di mana kalau kita ajar orang untuk kita mendapatkan income daripada networking effect, kita wajib ajar orang. Kena ajar orang macam mana kita trade. Bukan cari orang buat apa? Cari orang kerja polis, kan? Cari orang, muka cari je dah, muka cari. Ni muka cari. Buat apa nak cari? Tak payah cari, ajar. Macam saya ajar siapa? Saya ajar bini saya. Saya ajar siapa lagi? Saya ajar mak saya. Saya ajar akak saya. Ajar macam mana saya dapat. Dia orang pegang duit dia orang sendiri, saya ajar macam mana trade pakai Royal Q ni. Saya ajar dia orang deposit, saya ajar dia orang register, saya ajar dia orang trade. Bila saya ajar dia orang, saya akan dapat reward. So tak kisah dalam forex, kita sebab tu dalam forex ada IB. Adakah anda ingin menggunakan broker yang dipercayai? Cubalah Okta Effect. Iklan So itulah itu networking effect lah tu. Lagi satu lagi networking effect. Apa dia? Hai kepada semua warga kota, adakah anda serik pergi kerja? Jom sertai saya, Datuk Dr. Nazihan, 1 hingga 10% setiap hari. Tak insam tak apa, janji kaya. Itulah networking effect. Kita jangan marah orang nak buat networking effect ni. Itu adalah salah satu daripada income, kan? Kita trade seorang-seorang pun kita boleh dapat profit. Kita tak payah trade seorang-seorang, kita ajar orang pun kita dapat income. So apa salahnya kita ajar? Tak salah pun, bukan ambil duit dia pun. Kan, duit pegang sendiri. Ajar orang. So bila ajar orang, kita akan dapat reward. Biasanya syarikat-syarikat broker ni macam kita pakai Royal Q, kan? So dia akan bagi kita reward. So kalau forex kita pakai mana, Okta Effect ke mana ke, dia yang bagi kita reward. So kalau kita saham, tak handsome tak apa, janji kaya ke, mana-mana broker yang kita pakai, dia yang bagi kita reward. So itu adalah biasa normal. Bukannya MLM saja. MLM is one of the networking punya cerita. Jual produk, kan, lepas tu kita recommendkan, kita pakai sehat, kita ajak orang pakai benda yang sama, sehat, dapat income, macam itu. So itu dia sudah konsep. Jual produk, ada agent, ada dropship, ada stockist, stockist carilah dropship. So itu dapat reward macam itu. So sama juga dalam trading, selain daripada compounding effect, kita boleh dapat reward melalui networking effect. So sebelum saya nak cerita pasal networking effect, nak tak tengok berapa income yang saya dah dapat? Okay, sekejap lagi saya tunjukkan. Kalau nak komen nak lu, kalau nak cakap dengan sebelah, saya nak. Macam Dr. Azizan Osman pula. So alhamdulillah, dari networking effect tadi trading saya dah tunjukkan. Saya ada satu lagi akaun trading saya. Modal saya $10,000. Saya punya profit untung tu dah 77%. Saya dah dapat $7,700. RM30,000 lah. Itu yang saya tunjuk ke abang-abang akak. Tadi modal $1,000 kan. Dapatlah 200 sebab saja je tunjuk kecil-kecil. Kan tunjuk besar-besar kan orang tengok pun dah tak semangat. Kan? Cakap tengok yang besar-besar kata, bolehlah dia bagus, dia hebat. Sebab tu saya tunjuk yang kecil $1,000. So semua orang mampu. So sama-sama kita dapat kan $200. Kan saya tunjuk yang $10,000, saya dapat $7,700 bersamaan dengan $32,000, $35,000 saya dapat daripada trading saya. Kan awal-awal orang dah lemah semangat. Tak apalah, dia punya rezeki lah tu. Dah saya tunjuk yang kecil. Puas hati. Kan? So itu trading. So networking effect. And then saya pun ajar, macam saya cakap tadi, saya usahakan daripada bulan 5 tahun lepas sampailah sekarang,
saya mengajar orang, dah lebih daripada 1 juta orang, daripada bukan grup saya pun. Of course dalam grup ni pun, dalam Zoom meeting saya ni pun, okay, yang saya buat khas untuk grup saya pun, ada je yang ada je yang bukan daripada grup saya. Don't worry, okay, saya bantu je semua orang. And then macam saya mula daripada bulan 5 sampai sekarang, okay. Sebenarnya daripada bulan 5 saya start tahun lepas, saya bukan orang yang sukses. Abang-abang dengan kakak semua saya nak beritahu, saya bukannya orang yang sukses. Okay. Saya dalam kehidupan saya bukan orang sukses, saya orang biasa-biasa je. Bulan 5 tahun lepas, which is tahun lepas pun, saya merupakan salah seorang daripada rakyat Malaysia yang putus asa juga dalam hidup. Tahun lepas saya pun putus asa juga dalam hidup. Tahun lepas saya dah surrender dah, saya nak balik kampung lah, apalah. Lepas tu start saya jumpa dengan apps Royal Q. Saya tengok apps Royal Q ni bagus. So start sampai daripada bulan 5 sampai okay. So daripada start bulan 5 sampailah ke sekarang, alhamdulillah saya gain banyak juga dalam Roy Q. Daripada trading pun banyak, daripada networking pun banyak juga. Daripada trading macam saya cakap tadi, $10,000 saya dah lebih kurang dalam RM33,000 lah. Tu lebih kurang. Yang kedua, daripada networking, okay, so ini adalah income saya daripada segi networking. Saya bukan niat nak menunjuk, bukan, saya cuma nak menunjukkan. Okay, menunjuk. Kalau puji pun tak dapat lebihkan income saya. Kalau maki pun tak berkurang income saya. Tak ada beza pun. Okay, cuma saya nak menunjukkan. So dalam sesi-sesi macam ni lah kita nak menunjukkan kepada orang kan, supaya orang pun boleh confident, rasa ada harapan boleh buat. Kalau saya boleh buat, semua orang boleh buat. Dan bukan saya seorang je, ramai lagi yang dah berubah kehidupan, yang orang terdekat dengan saya lah, berubah kehidupan selepas menggunakan Roy Q. Of course masa tu kita pun ramai yang kena buang kerja semua. Saya pun jejas pendapatan semua, dan saya pakai Roy Q ni sangat-sangat mudah. Sebab apa? Sebab yang pertama bukan sebab saya bagus. Saya tak bagus pun. Sebab yang pertama adalah konsep dia. Okay? Konsep dia adalah hobi kita trade dekat Binance. Kita tak pegang duit orang. Okay? Bagus dekat situ. Malah kita mengajar orang buat trading lagi. Okay? Siapa yang ada modal RM2,000 kan, seronok kita tengok orang buat income. So kita pun dibagi reward. So daripada situ saya gain reward saya. Dan ini adalah keuntungan ataupun commission lah yang saya dapat daripada Roy Q. And Alhamdulillah kita tengok sikit. Ni Jap. Dia bagi surprise sikit lah. Bagi dia buka tu. Macam itu. Ni dia akaun Roy Q saya yang bukan trading. Tadi akaun trading. Okay. Yang ini yang bukan trading lah. Ini yang memang networking. Networking punya tadi yang saya cakap tadi kan. Okay. So ini dia total commission yang saya dapat. Okay. Lebih kurang dalam RM112,000 lah total daripada bulan 5 tahun lepas. Of course ada macam penurunan sikit. Bagi saya ada penurunan sikit lah dalam sebulan 2 ni, sebab saya hilang fokus sikit sebab saya baru dapat anak kan. Saya ingat dapat anak ni biasa-biasa je. Rupanya bila dapat anak ni terbalik jugalah dunia saya kan. Saya pun tak tahu siang malam, saya tak tahu, memang siang saya tidur sepanjang hari. Lepas tu dengan anak menangis. Okay, anak menangis pula je ni tak berhenti, pagi sampai malam dia celik je mata, dia menangis sampai dia tidur kan. So income tu ada drop sikit lah kan. Saya pun kurang sikit servis group, cuma saya buat Zoom meeting je, but no problem. Okay, saya sebelum ni memang ada saving, yang dapat banyak tu kan, kita ada saving, dan saya punya trading pun berjalan. So sebab tu saya rasa macam okay kot. Dia rasa macam selesa sikit lah kan. Sebenarnya tak bagus, tapi tak apa kan. Nanti anak saya dah besar sikit, saya pun okay sikit, saya akan fokus balik. Okay, so apa pun bila saya tunjukkan orang kata bagus, banyak saya nak bakar ubat nyamuk je. Ni salah dua kampung ni Okay, bakar ubat nyamuk je. Tadi saya dah bakar dah habis. Bakar ubat nyamuk. Ini nyamuk tu dia apa dia? Nah. Okay. Right. Okay, thank you kerana sabar menunggu. Okay, so okay tak income tadi RM100,000 daripada budak 9 bulan lah, 9 bulan sampai sekarang. Okay,
Right, so let's go. Let's go. Kita tengok Alright, 112,000 ringgit, okay, dalam masa 5 bulan, campur dengan saya punya trading saya dalam 36,000 kot lebih kurang. Dalam 150 lah saya dapat total daripada bulan 5 sampai sekarang. Alhamdulillah. So macam mana nak dapat macam saya? Okay, senang saja tuan-tuan Baba dengan Kak semua, senang saja. Pergi dekat, tengok dekat ni member center, okay. Pergi dekat member center, okay, siapa-siapa yang nak income macam gini juga, selain daripada trading, selain daripada buat compounding slow-slow nanti kan, okay. So selain daripada tu juga kita boleh tengok dekat member center, okay, sekejap so ini adalah income, ini adalah income yang kita boleh dapat, dipanggil rewarding program, Royal Q rewarding program, okay, iaitu bila kita pakai Royal Q, kita pun dah buat profit tadi, kita dah activate je Royal Q, kita akan dipanggil sebagai V1 user. V1 user, okay, right, V1 user, sekejap belum tu saya nak message sekejap Puan Nizam Saha, buatlah. Sekejap, income live tengah zoom ni. Ni adalah salah seorang daripada visik kita sekejap lagi lah, kalau dia hantar kan kita boleh lah tengok kalau ada rezeki. Okay, so back to our topik balik. Ni dia. So V1, siapa yang register Royal Q ni, tuan-tuan dan puan-puan, abang dengan kakak, anda adalah sebagai V1 user. So sebagai V1 user, anda boleh trade, okay, terpulang kepada modal masing-masing, trading tu terpulang kepada usaha kalau nak buat compounding tadi, of course, dan masing-masing modal berbeza. Dan kalau kita gunakan teknik compounding tadi tu, of course hasil dia pun akan berbeza. So lepas pada tu kita recommend, dan kita kena ajar orang. Macam saya cakap tadi, kita ajar orang, bukan cari orang. Cari orang ni lepas tu nak buat apa? Dah cari nak buat apa? Kan? So ajar orang. Bila ajar orang, kita akan dapat commission ataupun reward sebanyak $30. Kita ada dua sahaja reward. Yang pertama direct lah, ataupun activation, daripada activation robot yang pertama. Yang kedua daripada trading. Trading. So lupa nak bagi tahu tadi, kalau siapa yang join daripada awal tadi, okay, tadi hidupkan robot 120, tambah dengan saya bagi tahu tadi kan $20 gas fee. Gas fee ni maksudnya kita kena letak tadi, so saya lupa nak bagi tahu, dalam aset kita ni sebanyak $20 ekstra. Okay, kita kena letakkan tadi 140. Tapi bila kita activatekan robot je nanti, 120 tu hilang lah, sebab kita dah bayar robot ni selama setahun kan, gaji dia. So $20 ni adalah gas fee. So kita pakai Royal Q ni, setiap daripada profit kita, dia akan dia ada profit sharing sebanyak 80-20 So macam tadi saya punya keuntungan ataupun profit tu, okay, macam ni revenue detail lah, contoh lah. So segala profit yang kita dapat ni dah tolak 20%, dah siap-siap, dah tolak so kita akan dapat, dan dia akan tolak daripada kita punya aset. Katakan kita letak sini $20, so profit sharing 80-20, 100% daripada kita punya income ataupun profit, dia akan duduk dalam kita punya hobi account, dalam hobi dia dalam hobi, dan dia akan tolak 20% nanti kat sini. Katakanlah dia dah buat untung $10, dia akan tolak $2 lah. Kalau dah buat untung $1, dia akan tolak dekat sini 20 sen lah, macam itu. Faham So sampailah habis. Bila habis kita kena top up balik lah. Bermakna kalau kita letak $20, dekat dalam hobi kita ada untung $100, baru dia habis. Baru kita letak balik $20. So tinggal 80 macam itu. Itu adalah profit sharing. Okay, so kita pun start trade gunakan Royal Q ni, abang dengan kakak. Kita pun recommend orang. Jadi saya nak buang ni kan. Okay, so kita akan dapat tadi $30 daripada activation robot. Setiap activation robot kita akan dapat $30 sekali dapat lah. Okay, lepas tu yang kedua,
Kawan kita pun tadi trade, orang yang kita ajar tu trade. Setiap kali trading, dia kena bayar kepada Royal Q 80-20%, betul? Daripada 20% yang Royal Q dapat, Royal Q akan bayar kepada introducer sebanyak 20%. Okay? 20%. So, katakanlah saya dah untung 100, saya kena bayar kepada Royal Q $20. 80 saya punyalah. So daripada $20 yang Roy Q dapat, dia akan bagi 20% kepada introducer saya. Maksudnya introducer saya akan dapat $4. Macam daripada $20 ni, $4 dia bagi kepada introducer saya lah. So itu dia, maknanya 20%. Setiap kali kita punya orang yang kita ajar tadi tu profit saja boleh bayar. Selagi dia tak ada profit, selagi itu kita takkan dibayar. So kita kena pastikan, okay, kita kena pastikan yang kita, orang yang kita ajar tu, kita kena ajar dia betul-betul. Tengok dalam video saya punya, saya ulang balik, tengok balik dalam saya punya Telegram channel. Tengok video tu, tengok betul-betul, fahamkan macam mana cara nak trade guna Royal Q ni dengan cara yang betul. Jangan hentam-hentam, jangan modal 300, okay, main trade je 10 coin, tak boleh. Modal 1000, trade je 100 coin. First buy amount tu berapa tu masuk, cara nak masukkan semua, nak fill in the blank, nak masukkan data-data ataupun detail-detail tu semua, please tengok betul-betul saya punya tutorial ni. Saya dah tak boleh nak tolong macam mana dah, okay, sebab saya tak boleh nak jumpa semua orang depan-depan. Ini saja yang ada bantuan saya dari segi tutorial. Dan kalau tak faham, tolong komen. Tak faham Lazat, dah tengok video pun tak faham, bagi tahu, don't worry, saya tak marah pun, tanyalah sampai faham. Segala formula, segala cara tu ikut, untuk memastikan kita punya orang yang kita ajar tu boleh dapat profit, okay, dengan cara yang betul. Okay, baik. So 20%, so fair, right. So best, right. So katakanlah saya dekat sini, you, okay, saya kat sini, saya pun startlah recommendkan A. Saya ajar A, saya dapatlah $30 daripada activation robot, saya dapatlah 20%. Okay, saya V1 dan selebihnya saya enjoy lah saya punya profit trading. Okay, seterusnya A ni recommendkan B. A recommendkan B, A dapatlah $30, A dapatlah 20%. Saya tak dapat apa-apa saya tak dapat apa-apa. Ingat tu, B recommendkan C, okay, B dapatlah $30, B dapatlah 20%, okay, A tak dapat apa-apa. A tak dapat apa-apa, saya pun tak dapat apa-apa juga. B saja dapat sebab saya adalah V1 user. Okay, faham V1 user. So sebagai V1 user, kita dapat direct kita sahaja. Okay, so macam mana kita nak override lagi daripada total group kita? Kita kena pastikan diri kita untuk naik kepada ranking V2. Okay, macam mana nak naik V2? Kita kena pastikan kita ada total orang yang trade under kita sebanyak 20 orang team members. 20 orang yang dah trade bawah account kita. So katakanlah sini saya U, saya recommend kepada A, okay, saya recommendkan B trade bawah saya ajar dia orang trade. A bawa lah 5 orang, B bawa lah 5 orang. Total semua ni kena ada 20 orang. Tak kisah direct ataupun indirect, saya akan dikurniakan pangkat V2 oleh Royal Q. Total 20 orang tak kisah direct, tak kisah indirect, asalkan total. Macam saya kat sini, team, okay, tengok team ni contoh. Saya recommendkan orang 24 orang. So daripada 24 orang ni dia menjadi 2,677 orang. Macam inilah. So total ni 20 orang, saya boleh naik kepada V2. V2 Yap. So V2. Okay. So V2 dah cukup 20 orang dah naik V2. So bila V2 kita punya ranking naik lagi $40, 40 USDT. Okay, so $40, tadi 30, naik 40. So kita punya trading reward pun naik 30%. So kalau saya dah naik V2, siapa pula yang menconteng-conteng ni? Ada yang conteng-conteng boleh conteng. Oh, hack Okay, V2, right.
So katakanlah saya naik B2, saya recommendkan A. Saya dapat $40 dan saya dapat daripada trading A ni nanti 30%. Okay, seterusnya A recommendkan B. A recommendkan B, A dapat $30 dan tidak dapat 20% sebab dia V1. Saya dapat $10. Siapa yang contoh-contoh ni? Jangan. Kan? Jangan tangan tu. Kan? $10. Dapat $10 B recommend C. B dapat $30, A tak dapat apa-apa lah sebab dia V1. Saya V2 dapat $40, $10 naik kat saya. Kuota saya $40. Okay? Nampak? V2 $40. So itu dia. So semakin ramai kita punya bawah kita yang trade bawah kita tu, dia orang recommend ni, dia orang ajar dia orang dia dapat $30, $10 naik kat saya, $10 naik kat saya sebab saya $40. Tapi lama-lama kelamaan A ni pun naik V2 juga, dia pun cukup 20 orang bawah dia juga. Lepas tu dia V2, saya pun V2, saya dah tak dapat apa-apa commission daripada A. Cukup sampai situ saja. Sebab A ni yang rajin kan, dia rajin, dia pun cukup naik V2, saya dah tak dapat apa-apa lah. So saya kena pastikan diri saya naik kepada ranking V3. Macam mana nak naik ranking V3? At least 3 orang V2 dan total 100 orang team members yang dah trade bawah kita. Total direct dan indirect total 100 orang dan 3 orang V2 baru kita naik V3. So V3, okay, kita dapat komisen kita sebanyak $50. Gaji naik dah. Naik V3, gaji pun naik $50. Trading naik 40%, sama juga. Baki daripada tu nanti naik dekat kita. Kalau $50. Kalau kata kita sini V3, bawah ni V1. So V1 kenakan orang $30 kan? Right? So kita $50, $20 naik kat kita. Kalau kat sini V2, V2 total tadi berapa? $40 kan? Dia override kat orang dia $10 lah. Balance lagi $10 sebab saya 50, naik kat saya $10. Macam itu. Kalau sama-sama V3, tak dapat apa-apa, cuma dapat trading lah 10%. Okay. So lama-lama A pun naik V3. Tadi A dah naik V2, saya dah naik V3. Lama-lama A pun naik V3 juga. So saya kena pastikan diri saya naik V4. So nak naik V4, saya kena ada 3 orang V3. 3 orang V3 baru saya naik V4. Bila saya naik V4, okay, commission saya naik. Sekarang ni saya adalah V4, V4. Saya V4 sekarang. Ni adalah ranking sekarang lah. Ranking terkini saya V4. Saya dapat $60, 50% daripada trading, peer award 10%. Peer award peer award ni maksudnya apa nama tu? Kalau sama ranking lah, trading still saya over 10%. Sekarang saya nak go kepada V5, saya kena pastikan 3 orang naik V4. Saya kena bantu untuk 3 orang naik V4, saya akan naik V5. Dan V5 commission naik lagi 55%. Okay. Dan seterusnya, last but not least, saya last ranking adalah V6. Kita kena pastikan 3 orang V5 under kita. So 3 je. 3 orang V2 naik V3, 3 orang V3 naik V4, 3 orang V4 naik V5, 3 orang V5 naik V6. So sebagai V6, okay, apa yang bakal kita dapat? Okay, last but not least, nak keluarkan pen dekat atas tu, dah duduk atas pula dia. Tu dia. Okay, so $70, 60%, dan last kali kita dapat global dividend sebanyak 10% seluruh dunia. So 1 juta user Royal Q 1 juta user Royal Q. Dulu masa saya start Royal Q, saya start download Royal Q ni, pengguna Royal Q masa tu saya ingat lagi, okay, tak ramai. Pengguna Royal Q masa tu baru dalam ni, sekarang ni dah 1 juta user, 1 million plus. Saya ingat lagi masa mula-mula dulu, masa bulan 5 tahun lepas, baru 10,000 je. Saya bukannya orang pertama. Of course, Tuan Nizam Shah, yang mana hari ni V6 Malaysia, V6 Malaysia, V6, V6 Malaysia ada 3 orang. Masa dan V6 Malaysia, walaupun V6 pertama Malaysia adalah Tuan Nizam Shah, tapi Tuan Nizam Shah bukanlah orang yang pertama gunakan ROIQ. Cuma beliau dan tim, iaitu kami,
adalah orang yang mungkin meletupkan Royal Q ni lah. Itu pun secara tak sengaja. Macam saya cakap tadi, daripada bulan 5 dan total 1 juta user. Masa tu saya ingat lagi, lebih kurang dalam 10,000 plus dia tulis tu. 10,000 plus user je. Hari ni dah jadi 1 juta user. So itu dia. Okay. Dan bayangkan 1 juta user yang menggunakan Royal Q, straight pakai Royal Q, tak kisahlah berapa pun modal diorang, dan dia kena bayar kepada Royal Q 20%. Trade bayar 20%. So daripada 20% yang Royal Q dapat, Royal Q akan dah bayar bonus semua. 10% dia akan keluarkan dan dia akan bayar kepada V6. So sangat banyak dan itulah income kita sebagai V6. Saya boleh katakan ini adalah pension kita lah. Pension kita. So orang bila dah trade, bila dia profit, dia pun shock, dia pun trade lagi, silap tambah modal lagi kan. Jadi daripada situ kita punya commission. Dan bila dah naik V6, okay, semua orang user dalam dunia ni adalah kita punya downline. Kan? Sekarang ni group je. Bila naik V6, yang India, yang Indon, yang Brazil, yang kita tak kenal, yang bukan daripada bawah kita pun, dia akan menjadi bawah kita juga. Sebab kita dah naik V6. Segala income dia, income kita juga. Nampak tak? Okay, so itu adalah kelebihan sebagai V6. Okay, so saya nak tunjukkan sikit lah. Ini adalah income, bukan income lah. Apa nama tu? V6 kita punya gambar lah ni. Ni Tuan Nizam Shah. Okay. Ni antara masa ni gambar-gambar yang masa awal-awal dia naik V6 dulu. Okay, saya ingat lagi. So ini saya. Lepas tu ni adalah upline saya, Dato' Amir. Saya nak beritahu kan, saya beritahu saya tak ada duit. Masa bulan 5 saya nak start. So saya pinjam duit kepada Dato' Amir lah. Saya pinjam kat dia $100. Sampai sekarang pun saya tak bayar lagi. Belum bayar. Nanti saya bayar lah dia mungkin halalkan kot. Okay. Alright. So Dato' Amir, saya pinjam robot. Saya trade. Saya tak trade Saya mula-mula tu saya nak beritahu, saya tak trade Royal Q ni sebab saya tak ada modal. Saya pinjam Dato' Amir. Lepas tu saya buat networking effect tadi. Okay, saya cari income dulu. Kalau kawan tanya saya dah start trade ke Jad? Belum, sebab aku tak ada modal. Tapi kalau kau ada modal, aku boleh ajar kau trade. Kawan pun ajar, dia orang dapat untung lah. Of course, ada trade, ada untung, profit. Kata Jad, bagus aku tengok Royal Q ni Jad, bagi aku untung. Kau pasal kau tak trade? Aku dah bagi tahu tadi, aku tak ada modal. Nanti aku slow-slow dapat duit, aku trade. Dan saya tak sangka pula boleh dapat sampai 100,000. Saya tak sangka kan. So daripada situlah saya ambil modal saya ni, daripada keuntungan ni. Now saya buat trade lah. Itu yang saya trade dari $10,000 tu. $10,000 trade saja pun jadi $7,000 dekat $33,000. So ini adalah Tuan Izzuan. Tuan Izzuan ni adalah V6 kedua Malaysia lah. Kedua Malaysia. Tak silap saya lah, kalau last kali ada lebih kurang 20 orang V6 satu dunia So ramai lagi yang dah dapat income. Okay, yang bukan V6 pun okay, ramai. Datuk Res ni 2 bulan 270,000. So Sufi ni V6 ketiga V6 ketiga Malaysia. Ni adalah income lah. Ini adik Danish umur 19 tahun. Okay, adik Danish income 330,000. Okay, so Kingas 300,000. Banyaklah orang-orang yang dah berjaya mendapat income ni masa saya 4 bulan 45,000 ni. Masa tu saya V3 lagi. Okay, Fatin Mahira. Okay, so ramailah. Ini adalah income yang dapat. So ada yang cakap gunakan Royal Q ni orang atas ni MLM lah, orang atas kaya lah. Tak. Dalam Royal Q dia punya plan ataupun marketing plan yang dia buat ni, tak semestinya anda ni duduk atas ke apa ke boleh goyang kaki dapat duit sesaja. Tak boleh langsung tak boleh. Dari segi structure saya memang ke atas, tapi sebenarnya untuk kita mendapat income sebagai V6 ni, okay, so tak semudah itu juga kita nak dapatkan income sebagai V6. Saya nak beritahu sangat-sangat susah juga nak dapatkan income V6 sebagai V6. Okay, so masa buat Royal Q dulu, okay, ni Tuan Nizam Shah. So bawah Tuan Nizam adalah Tuan Izzuan. Okay, so bawah Tuan Izzuan adalah Tuan Sufi. Bawah Tuan Sufi Dipak. So bawah Tuan Dipak ni adalah ini Izzuan, Sufi, bawah Sufi, Dipak, bawah Dipak ni Pak Santoso.
So Pak Santoso ni adalah V6 pertama dunia. Nampak tak? Dia kat bawah sekali. Atas Tuan Nizam Shah ni ada lagi 8 orang lagi, tak silap saya. Appliners. 8 orang. Tapi Santoso dia merupakan V6 pertama dunia. Bukan yang atas-atas ni, bukan. Bukan yang atas-atas ni dulu. Dia V6 pertama dunia. Nampak? Sebab dia dulu yang complete. Dia punya 3 orang V5. Siapa yang complete 3 V5 bawah dia dulu yang naik V6 lah. Okay. So itu dia. Kalau nak tahu income dari segi so tak ada lagi. Okay. So kalau tak, nanti ada rezeki kita nak tengok income daripada V6 kita. Tapi tak ada rezeki, dia tak reply. Alright. So no problem. Nanti ada rezeki saya tunjuk berapa income yang kita dapat daripada V6 total lah. Kita tengok Tuan Izzuan, Tuan Nizam Shah dekat 13 juta total. Banyak gila So tengok memang banyak gila. So memang best. Dalam RoyQ saya sangat happy sebab abang-abang dengan kakak semua ni very simple concept in life. Bila kita nak jadi billionaires, kita nak jadi millionaires, kita nak jadi jutawan ke, kita nak dapatkan income, of course kita kena buat business. Kita kena usahakan sesuatu, kita kena menjual sesuatu. Dan bila kita nak menjual sesuatu untuk kita menjadi jutawan, kita kena jual barang yang ada manfaat kat orang. So dalam RoyQ ni saya tengok banyak gila, senang gila nak bagi manfaat dekat orang. Orang pun boleh gandakan dia punya duit. Kalau kita ajar dia buat compounding, silap 3 tahun, 4 tahun, kalau dia bersama dengan kita, dia pun boleh jadi jutawan. And of course, daripada situ kita diberikan ganjaran atau reward, and kita boleh jadi millionaire daripada situ. Dan yang paling penting dalam RoyQ proven gila, saya tengok ramai gila yang dapat income juta-juta. Saya yang biasa-biasa ni pun, abang-abang dan kakak semua, saya boleh dapat dalam 100,000 9 bulan. And of course, 100,000 tu income saya sekarang. Mula-mula saya start dulu bukannya 100,000 pun, $30. Recommend orang tu dapatlah $60, 2 orang $60, 3 orang $90. Macam gitu je income saya, of course. So lepas daripada tu saya ongoing, and itulah income yang saya dapat sampai sekarang lah. And saya sangat bersyukur. And itu saja cerita saya berkenaan dengan RoyQ. And of course saya cerita ni lebih kurang dalam sejam lebih. Kita start dalam jam 9.30, 10.30, 11, sejam setengah. And sebenarnya nak start RoyQ ni tak susah pun, 5 minit punya kerja je, explanation sajalah makan masa tu. Sebenarnya nak start RoyQ tak susah, hanya ambil masa 10 minit, minta bantuan kepada introducer anda, dan register, deposit, start buat duit daripada sekarang. Okay. Untuk sesi-sesi pencerahan, preview, abang-abang dengan kakak semua tak pandai nak cakap, don't worry, okay. Just Kak Suraya Sulaiman, nanti Kak Suraya Sulaiman boleh tengok saya punya Telegram channel, step by step tu follow, ataupun Kak Suraya Sulaiman boleh jumpa dengan introducer abang kakak lah. Dia akan bantu apa nak kena buat next step lah. Okay. And then boleh gunakan saya punya Telegram channel. And untuk networking effect yang saya beritahu tadi, nak dapatkan income, boleh invite abang-abang dengan kakak, boleh invite kawan-kawan dalam saya punya Zoom meeting. And then kita boleh saya boleh buat sesi sharing yang macam ni lah. Okay, kalau rasa sesi sharing saya macam ni bagus, okay, nak ajak kawan-kawan yang lain, boleh. Setiap hari Rabu saya akan buat secara santai macam ini sajalah. Sejam setengah je. Okay, lepas tu habis. Kalau habis awal So itu saja daripada saya. Saya doakan kejayaan kita semua, abang-abang dan kakak semua. Semoga anda mendapat apa yang anda nak dalam hidup. Alright. And of course, dalam kehidupan kita ni, kita kena sentiasa berusaha. Right. Dan juga tuan-tuan perempuan, abang-abang dengan kakak semua, diharap anda semua, kalau tak ada apa-apa peluang nak buat, anda boleh renungkan RoyQ ni sebagai anda punya platform lah untuk buat. It's very practical, it's very proven, it's very good community. Saya beritahu, community kita pun sangat-sangat bagus, sangat-sangat supportive. And all the best to all of you. Good night. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Terima kasih je, terima kasih. Okay, sama.